Malam raya, selalunya suasana kampung memang meriah gila geng. Meriah sebab pada malam raya ni, orang akan buat takbir raya berlaku di sebuah kampung di mana ada benda misteri yang berlaku pada malam raya tersebut. Jap. Engkau pelajar tingkatan 4 dan 5, korang tengah cari tak tuition subjek sains, fizik dan juga ekonomi? Ada kelas secara online. Konsep dia 1 bulan 1 chapter. Dan yang paling best, paling menarik, paling cadek lah, kau bayar RM100 dapat 4 sesi kelas geng. Jadi tunggu apa lagi? Nak belajar? Pergi dekat description aku, klik link WhatsApp. Pergi geng, pergi. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Tapi pada yang baru join channel saya, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Pada yang dah lama join, masih setia dengan saya walaupun kerap ada, kerap tak ada, macam biskut Oreo. Thank you juga pada yang bagi duit raya geng. Thank you pada bagi super gift, super chat. Semoga rezeki korang tak terputus. Ya Allah, murahkanlah rezeki mereka-mereka ni ya Allah. Bagilah lagi. Hopefully tak terlewat lah saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua subscriber saya, kepada semua yang tengok video ni. Semoga yang sambut Aidilfitri tu sambut elok-elok. Jangan ambil mercun bola sumbat dalam exhaust member sebab member tak bayar hutang. Jangan buat macam tu. Walaupun benda tu macam seronok, tapi jangan buat geng. Tapi malam ni kita kena ada story puaka. Dah lama sangat tak ada ni. Dan story puaka pada malam ni berlaku di sebuah kampung. Kampung ni berada di Ipoh, Perak. Dan cerita ni diceritakan sendiri oleh penduduk kampung tersebut, yang dikatakan benda ni berlaku pada waktu PKP tahun lepas, di mana waktu PKP orang tak dibenarkan rentas negeri, betul tak? Jadi bila tak dibenarkan rentas negeri, automatik kampung-kampung akan sunyi oleh anak-anak perantauan. Lagi-lagi dekat kampung yang terjadi kisah misteri ni memang sebuah kampung kecil. Pencerita ni cerita ibaratkan penduduk dalam kampung tu, kalau nak kira-kira lah, boleh kira pakai jari tangan aku, jari tangan engkau berdua. Kita gabung boleh cukupkan amount penduduk dalam kampung tersebut. Memang sikit geng, lebih kurang dalam 100 orang sahaja. Dan 100 orang tu kebanyakannya orang tua-tua. Orang muda adalah dalam 10 orang. Nak dijadikan cerita lah, pada waktu tersebut memang sunyi sepi geng. Lepas dia waktu maghrib, muncul seorang pakcik ni dekat televisyen. Dia pakai songkok sengit, baju Melayu. Dia buat apa? Dia cakap, Assalamualaikum. Saya wakil pemegang Cok Moho-Moho Diraja ingin mengumumkan tarikh hari raya bersamaan dengan Jamadil Akhir, Jamadil Awal. Semoga kita beraya dengan elok. Patuhi SOP yang ditetapkan. Pakcik tu, pakcik yang umum raya tu, yang dia cakap lusa nak raya geng. Nak dijadikan cerita, malam raya tu, malam raya memang basically orang kampung akan pergi ke masjid kampung tersebut untuk takbir raya lepas waktu maghrib, lebih kurang dalam pukul 8 macam tu. Lepas waktu isyak kan takbir raya. Betul lah, lepas waktu isyak, azan isyak, diorang solat, diorang akan takbir raya. Tapi macam aku cakap tadi lah, walaupun malam raya, suasana kampung tu sunyi sepi geng. Tak ramai yang datang ke masjid untuk takbir raya tu. Nak dijadikan cerita jugalah, imam dekat kampung tersebut baru lepas meninggal dunia seminggu sebelum start puasa geng. Dikatakan imam tersebut meninggal sebab COVID. Imam tu memang terkenal, memang imam lama. Dia dah berkhidmat dekat masjid tu lebih kurang dalam 10 tahun. Memang orang kampung dah kenal. Nama imam tersebut, aku bagi nama Imam Zul lah. Pencerita ni tak cerita nama imam tu. Aku bagi nama dia Imam Zul. Meninggal sebab COVID seminggu sebelum start Ramadan. Tahap terkenal Imam Zul ni sampai ke satu tahap orang dengar suara dia dekat mikrofon, dekat speaker, macam baru bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dah cakap, ni suara Imam Zul ni aku kenal. Sebab orang tu memang dah lama berkhidmat 10 tahun. Memang dia orang lama lah kat kampung tersebut, senang cakap.
Cok. Sebelum saya sambung cerita pada malam ni, saya naklah tutup sikit lampu putih ni. Kita nak pakai lampu merah, baru ada feel keseraman tu. Kau sabar jap. Baru seram geng. Baru orang cakap berada dalam air sirap. Okey, so sambung cerita tadi kan. Cerita tadi, waktu tu malam raya. Time ni semua orang dah pergi ke masjid untuk takbir raya. Tak adalah semua orang geng. Kurang dalam 20 orang je time tu. Ada beberapa orang muda, ramainya orang tua. Yang ramainya AJK masjid lah. So diorang pun masuk dalam masjid, selesaikan solat isyak, mulalah takbir raya geng. Memang sayu takbir raya malam tu. Mak ayah pun semua sedih-sedih. Yelah, anak tak dapat balik geng. Memang bergema sayu takbir di angkasa pada malam tu. Tu lagu. Lepas settle takbir raya, kebiasaannya akan ada moreh di luar masjid. So diorang pun settle takbir raya, dah bersalam-salaman, semua minta maaf, peluk, cium pipi. Diorang pun pergi keluar masjid. Dekat beranda masjid tu dah ada beberapa meja yang disusun. Atas meja tu ada makanan berbungkus. Senang cakap moreh lah. Kebiasaannya moreh ni dekat kampung tu diorang akan ambil makan dalam bulatan, sambil makan sambil borak. So diorang pun pakatlah ambil moreh tu, duduk atas mozek sambil borak, sambil gosip-gosip mak Kia. Bini kau masak apa raya ni? Bini aku tak masak lah, kaki dia gaut. Kita orang beli dekat Speedmart je. Oh, kena gaut tu lah, banyak makan ke katu. Maaf. Time tu geng-geng imam pun tengah duduk dalam satu bulatan. Yang bercerita ni ada sekali dalam geng-geng Imam Bilal tu. Kenapa? Sebab ayah dia merupakan AJK masjid. Dan imam muda ni pun sambil makan sambil cakap. Dia borak, raya tahun ni lain sikit lah rasa dia. Semua macam tertanya lah, apa yang lain mam? Imam muda ni pun cakap, yelah, selalunya kita dengar suara Imam Zul takbir raya. Tiba-tiba raya kali ni suara tak dengar, rasa macam lain. Rasa sayu je tak dengar suara dia bergema malam-malam ni. Tambahan dah dekat 10 tahun dah Imam Zul tu takbirkan kita setiap malam raya. Tiba-tiba malam ni suara dia tak kedengaran. Agak sayu, sedih. Tambahan lagi kampung kita kosong, orang tak balik kampung. Lagi mayat hati. Memang sedih suasana waktu tu geng. Senang cakap, kalau buka lagu Bersamamu pun boleh menitik air mata atas moreh malam tu. Settle makan, diorang pun kemas-kemas, sapu-sapu sikit mozek yang diorang duduk tadi. Diorang kemas masjid, tutup pintu, balik ke rumah nak tolong isteri. Asal gambar aku K-pop sangat malam ni. Bawa macam budak perpustakaan. Si pencerita ni cakap, malam tu memang sunyi dia lain macam geng. Mercun tak banyak bunyi. Selalunya kalau malam raya pum. Ibarat perang dekat Palestin lah mercun tu. Tapi malam tu mercun suram geng. Tak berapa nak bunyi mercun dia. Time tu si pencerita ni dekat rumah. Dekat rumah tu adalah dia 2, 3, 4 beranak. Masing-masing tengah bersiap sedilah nak sambut raya esok. Ada yang tengah pasang lampu ilap-ilap, kelip. Ada yang tengah masak ketupat. Ada yang tolong mak buat rendang. Macam-macam diorang buat geng. Si pencerita ni aku bagi nama Ali lah, senang cakap. Ali time ni dia tengah layan TV dekat ruang tamu dengan ayah dia. Sedar tak sedar, layan tak layan, tahu-tahu dah pukul 2 pagi geng. Ayah dia pun cakap, Ali, dah pukul 2 pagi ni, jomlah masuk tidur, esok nak solat raya lagi. Ayah dia pun masuk tidur. Tapi Ali ni dia keras hati nak masuk tidur. Sebab apa? Sebab dekat TV tengah cerita seronok. Lepas tu Ali masih layan cerita mendongak macam ni. Ayah dia dah masuk bilik tidur. Tiba-tiba Ali cakap dia rasa dahaga. Dia rasa macam nak minum air. So Ali pun bangun lah. Dia bangun, dia pergi ke dapur. Dia berjalan sorang-sorang. Dia buka lampu dapur. Dia pergi kat Kowe. Kowe nak sponsor boleh telefon saya. Lepas tu dia sampai dekat Kowe tu. Kowe rumah Ali ni betul-betul berada di tepi tingkap. So Ali pun dia tolak air Kowe nak ambil air sejuk. Dia tolak air Kowe tu. Dia minum gluguk. Masa dia tengah minum air Kowe tu geng, tiba-tiba kedengaran daripada arah luar rumah dia. Rumah Ali ni, belakang rumah menghadap masjid. Kalau duduk dekat bahagian beranda depan rumah, memang tak dengar masjid tu. Tapi kalau duduk kat dapur, akan automatik dengar. Waktu Ali tengah minum air tu, Ali terdengar sesuatu di luar tingkap. Seperti macam ada satu suara bergema menggunakan speaker dekat masjid.
Nak tahu suara apa? Ali terdengar suara takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lengkap takbir raya tu. Ali pun terus letak air, dia pergi berjalan ke arah bilik mak ayah dia. Dia ketuk pintu, dia masuk, dia kejut ayah. Ya bangun, ya bangun. Kenapa Ali kau kejut aku ni? So nak ke masjid ni, nak bangun awal. Ya bangun ya. Ali dengar ada orang pasang takbir raya dekat masjid tu. Tadi AJK ada pasang takbir raya ke? Tapi ni dah pukul 2 pagi lah. Ayah pun dalam keadaan mamai, dia cakap, kau ni mengarut lah Ali. Pukul 2 pagi mana ada takbir raya? Takbir raya ni kalau Aidilfitri sekali je. Kau ni mengarut lah. Lepas tu Ali cakap, ya tak percaya, jom ikut Ali, kita pergi dapur dengar. Ayah sendiri yang dengar pakai telinga ayah. Ali punya semangat, dia tarik tangan ayah dia. Ayah dia dalam keadaan mamai, bangun, berjalan pergi ke dapur. Ayah Ali sambil mata terpejam-pejam, dia lekatkan telinga dekat tingkap, dia dengar macam tu. Dan memang kedengaran sayup-sayup suara takbir raya malam tu. Ayah pun terus capai telefon. Dia buka telefon dekat WhatsApp. Ada orang tanya, AJK Masjid lah tanya, Assalamualaikum, ada siapa-siapa pergi takbir raya ke pukul 2 pagi ni? Lepas tu keluar pula WhatsApp dari imam muda, dia tanya, ada siapa-siapa dengar takbir raya tak dekat speaker? Ayah Ali cakap, saya dengar. Imam tu cakap, jom kita pergi cek. Takutlah ada budak-budak nakal pecah masuk masjid ke, dia pergi main speaker ke. Kita kena pergi cek ni, kena pergi cegah. So dalam grup tu pun responlah 2-3 orang nak pergi cek siapa yang main speaker malam tu. Diorang pun pergilah bersiap. Ali pun nak ikut. So diorang pun pergilah. Ali ni standby dekat motor nak bawa ayah dia kat belakang. Ayah dia naik motor belakang. Diorang pun startlah motor brum-brum menuju ke masjid. Rumah Ali ke masjid bukan dalam 500 meter, geng. Jauh jarak dia. Dan sambil motor tu menuju ke arah masjid, Ali cakap sepanjang perjalanan tu memang dia dengar takbir raya tu. Memang dia dengar daripada awal sampai ke habis, berulang-ulang takbir raya tu. Bila makin lama makin menghampiri ke masjid, suara tersebut makin jelas. Waktu ni sejuk subuh mula menusuk ke tulang belulang. Kabus mula datang. Dah nampak dari jauh, nampak kubah masjid. Diorang pun teruskan perjalanan. Dah rapat ke masjid, suara tersebut kian jelas. Ayah dekat belakang dah tercengang. Ayah cakap dekat Ali, suara tu macam ayah kenal lah. Kau pun mesti pernah dengar kan suara tu Ali? Ali time tu fikir, betul lah, macam family lah suara ni. Suara siapa Ayah cakap, itu bukan ke suara arwah Imam Zul? Bila ayah Ali cakap macam tu, Ali terus park motor dekat tepi jalan. Dia takut nak teruskan perjalanan ke masjid sebab risau, sebab nervous semua ada lah. Ali tanya, biar betul ya? Ayah main-main kan? Ayah Ali cakap, betul. Kau dengar betul-betul suara tu? Tu suara arwah Imam Zul tu. Dan Ali pun dia senyap kejap, dia dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara tu makin lama makin sayup, makin sedih. Time ni bulu roma dua beranak tu makin lama makin naik, geng. Tiba-tiba datang singgah sebuah kereta kancil betul-betul sebelah motor diorang. Buka tingkap, AJK Masjid dalam kereta kancil tanya, kenapa berhenti sini? Kenapa tak pergi masjid? Ayah Ali cakap, kau dengar suara takbir tu betul-betul? Aku takut aku salah dengar dengan anak aku ni. Kau dengar apa ni? Kau dengar betul-betul? Orang dalam kereta kancil tu pun dengar. Suara ni macam suara pernah dengar lah. Ya, aku dengan anak aku berbincang lah ni. Macam suara arwah Imam Zul kan?
Betul lah, ini macam suara arwah ni. Tak mungkin, tak mungkin. Jom cepat-cepat kita kena pergi tengok apa ada dekat masjid tu. So dorang bertiga pun terus marak menuju ke masjid geng pada malam tersebut. Sampai dekat pekarangan masjid tu dah ada 2-3 motor AJK lain. Semua tercegat, takut nak masuk sebab dekat speaker tu masih kedengaran takbir suara arwah Imam Zul. Nasib baik imam muda time tu dia semangat dia lain macam lah. Tak tahulah tadi balik takbir raya dia makan kambing golek ke apa, dia jadi semangat, dia berani. So dia terus melangkah, dia buka pintu masjid, buka sliding door. Dia buka sliding door je, automatically suara takbir tu senyap. Ayah Ali terus ke dinding, dia buka lampu-lampu. Terus masjid tu cahaya terbuka menerangi sekitar masjid. Dan diorang pun terus berjalan menuju ke bilik Bilal, di mana bilik Bilal ni lah ada mikrofon untuk azan semua. Bila diorang buka bilik Bilal, kosong. PA system semua off, tutup. Dalam hati semua berdebar. Semua tertanyakan benda yang sama, suara siapa yang berbunyi tu. Waktu diorang tengah berbincang dekat soft pertama masjid tu, diorang tengah berbincang buat bulatan. Diorang cakap, suara siapa tu? Aku macam dengar suara arwah Imam Zul tu. Tiba-tiba kedengaran satu suara. Suara lelaki, suara yang amat familiar sekali. Suara tu cakap, Assalamualaikum. Semua pandang ke arah pintu, cari dari mana datang suara tu, tapi tak nampak bayang-bayang. Dan time tu diorang cam itu suara arwah Imam Zul yang bagi salam. Esoknya bising satu kampung, arwah Imam Zul bagi takbir raya. Thank you guys pada mana yang sudi dengar cerita raya pada malam ni. Thank you pada mana yang bagi super chat. Semoga murah rezeki, panjang umur. Pada yang suka cerita seram, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. InsyaAllah kita akan teruskan story puaka kita yang seterusnya. Korang nantikan, tunggu next cerita geng. Apa-apa, kita jumpa nanti. Thank you guys. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka.